Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini sekali lagi kita dikejutkan dengan keputusan terkini tentang negara rugi RM 4,5 triliun dalam masa 26 tahun. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, share video ini kepada semua orang. Saudara-saudara sekalian, negara rugi RM 4,5 triliun dalam masa 26 tahun. Jangan lepaskan pemimpin tua. Wow, siapakah pemimpin tua yang dimaksudkan di dalam ulasan pada kali ini? Dipetik dari mykmu.net. Baru-baru ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan beberapa agensi nasional untuk mencari pihak yang bertanggung jawab, menyebabkan negara menanggung kerugian yang dianggarkan RM 4,5 triliun dalam tempoh 26 tahun disebabkan rasuah dan ketirisan. Ahli Parlimen Tambun itu berkata, perkara tersebut perlu dipandang serius kerana ia melibatkan nilai integriti di peringkat nasional. Jika ditelusuri, jumlah RM 4,5 triliun bukan sesuatu yang sedikit bagi sebuah negara, terutamanya ketika keadaan ekonomi yang tidak menentu pada masa kini. Maka sudah pasti ia menimbulkan kekecewaan dan kekesalan yang besar buat seluruh anggota rakyat. Sekiranya dibahagikan mengikut 26 tahun ketirisan berkenan, setiap tahun negara kehilangan sekitar RM 173,08 bilion. Bayangkan saudara-saudara, kalau dibahagikan jumlah tersebut 4,5 triliun itu, setiap tahun negara kehilangan sekitar RM 173,08 bilion. Duit ini kalau diguna untuk pembangunan Malaysia, saya yakin Malaysia kini sudah menjadi sebuah negara yang kaya raya, negara yang maju, negara yang dihormati dunia. Namun demikian, oleh kerana perbuatan-perbuatan mereka yang tamak haluba, yang hanya mementingkan diri sendiri, maka negara kehilangan duit 4,5 triliun tersebut. Bayangkan dengan harga hartanah yang melonjak sehingga RM 433.430 pada suku pertama tahun 2022. Jumlah RM 173,08 bilion itu sebenarnya boleh digunakan oleh kerajaan untuk membina 399.423 buah rumah dalam masa setahun kepada mereka yang kurang berkemampuan. Itu belum dibandingkan dengan harga hartanah terdahulu yang jauh lebih murah daripada suku tahun 2022. Pastinya lebih banyak rumah dapat dibina bagi menampung keperluan rakyat. Bahkan bukan itu sahaja, dalam aspek pendidikan juga tidak terkecuali. Seperti rakyat sedia maklum, sebanyak RM 55,2 bilion telah diperuntukkan kerajaan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia KPM pada bajet 2023. Jika didarabkan dengan anggaran 80 tahun ke atas, jumlah RM 55,2 bilion mampu mencapai kadar sekitar RM 4,5 triliun. Apa maknanya? Kerugian ini bermakna RM 4,5 triliun itu hakikatnya bersamaan dengan kehilangan peruntukan pendidikan tersebut bagi jumlah sebanyak 80 tahun ke atas. Tambah memedihkan, ketirisan berkenan bukan dalam tempoh yang cukup singkat, iaitu dalam masa 26 tahun. Bayangkan, jika kehilangan itu tidak berlaku, adakah kita akan dapat melihat golongan pelajar di negara ini mengikat perut mereka demi menuntut ilmu? Mungkinkah terdapat sebarang gelendangan di jalanan atau golongan berpendapatan rendah B40 yang terpaksa menyewa rumah kerana harga hartanah yang mencanak naik? Bara rasuah
dan penyelewengan bukan lagi satu perkara yang ringan. Semua pihak perlu bersatu menentang dan membasminya bermula daripada sekecil-kecil kesalahan. Saudara-saudara sekalian, itu adalah satu petikan yang diambil daripada mykmu.net, yaitu pecahan kepada duit RM4,5 triliun yang telah hilang selama 26 tahun tersebut, dan diharap Anwar Ibrahim tidak melepaskan pemimpin tua. Apa yang berlaku untuk pemahaman kita semua, bahawa bayangkan saja, sekiranya dibahagikan dalam masa tempoh 26 tahun ketirisan sebanyak 4,5 triliun itu, negara akan mendapat setiap tahun sebanyak RM173,8 bilion. Tapi masalahnya yang berlaku ialah 173,08 bilion hilang setiap tahun. Anda faham itu? Hilang setiap tahun 173,08 bilion. Bayangkan dengan harga hartanah yang melonjak daripada sehingga RM433,430 pada suku pertama tahun 2022, jumlah RM173,08 bilion itu sebenarnya boleh digunakan oleh kerajaan untuk membina sebanyak 399,423 buah rumah dalam masa setahun kepada mereka yang kurang berkemampuan. Itu belum dibandingkan lagi dengan harga hartanah terdahulu yang jauh lebih murah daripada suku tahun 2022. Pastinya, lebih banyak rumah dapat dibina bagi menampung keperluan rakyat. Bahkan bukan itu saja, dalam aspek pendidikan juga tidak terkecuali. Seperti yang kita tahu sedia maklum sekarang, sebanyak RM55,0 ataupun 55,2 bilion telah diperuntukkan oleh kerajaan untuk Kementerian Pendidikan pada bajet 2023. Jika didarabkan dengan anggaran 80 tahun ke atas, jumlah RM55,2 bilion mampu mencapai kadar sekitar RM4,5 triliun. Apa maknanya ini? Kerugian RM4,5 triliun itu hakikatnya bersamaan dengan kehilangan peruntukan pendidikan tersebut bagi jumlah sebanyak 80 tahun ke atas. Bayangkan kalau pendidikan tidak mendapat peruntukan selama 80 tahun. Apa jadi dengan sistem pendidikan negara kita? Tambah memedihkan dan memeritkan, ketirisan itu berlaku dalam tempoh yang cukup singkat. Tidak berlaku dalam masa yang cukup singkat, yaitu dalam masa 26 tahun. Bayangkan jika kehilangan itu tidak berlaku. Adakah kita akan dapat melihat golongan pelajar di negara ini mengikat perut mereka? Atau mungkinkah terdapat sebarang gelandangan di jalanan atau golongan berpendapatan rendah yang terpaksa menyewa rumah kerana harga hartanah yang mencenak naik? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.